bab 2 tentang nutrisi dan teknologi makanan. Okey, memandangkan kita hanya berjumpa 2 kali seminggu, jadi mungkin kita akan ketinggalan sedikit lah daripada kelas kelas yang sebenar di sekolah ya. Mungkin kita punya bab tu perbincangan kita mungkin akan terkebelakang sikit lah sebab jangka masa 2 minggu Alright. Okay, yang pertama ialah tentang gizi seimbang dan nilai kalori. Okay, bab 2 berkaitan dengan nutrisi dan teknologi makanan. Kita akan lihat yang pertama sekali gizi seimbang dan nilai kalori. Okay, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua 7 kelas makanan yang diperlukan oleh badan. Betul lah? Okay, kita perlukan penuh untuk ini. Okay, makanan yang seimbang. Apakah dia makanan yang seimbang itu? Okay, diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang ya. Okay, untuk yang kedua, karbohidrat. Okay, gizi-gizi makanan tersebut adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air merupakan 7 kelas makanan tersebut. Bayangkan kita duduk di Malaysia kan, kita dapat penuh tak semua ni? Karbohidrat dapat. Kanji karbohidrat ni kanji. Seperti nasi, roti kan. Itu semua mengandungi kanji, karbohidrat. Protein adalah bahan yang digunakan untuk karbohidrat adalah untuk lebih kepada memanaskan badan, betul tak? Protein untuk membina lemak. Lemak ada tugas dia sendirilah. Dia lemak dia macam minyak kan. Vitamin untuk kesihatan, untuk mengelakkan daripada penyakit. Mineral, biasalah tumbuh-tumbuhan perlukan mineral kan. Rupanya kita manusia pun memerlukan mineral juga. Dan kita ada pelawas. Pelawas, mana ada pelawas ni? Pelawas ni adalah sayur-sayuran. Kalau tengok sini vitamin banyak, buah-buahan, betul? Pelawas adalah sayur-sayuran seperti apa kat sini ditunjuk. Ini seperti kobis, sayur fatchoy kan, pernah makan ya? Dan kita ada carrot kan, tomato. Tomato adalah sayur, bukan buah kan, dia masuk dalam kategori sayur. Dan juga air. Kenapa sayur-sayuran ini disebut sebagai pelawas? Kenapa disebut sebagai pelawas? Mungkin awak rasa dia melawaskan awak buang air besar ke apa kan. Cuma kalau awak lihat dalam sayur-sayuran mengandungi serat. Serat-serat yang boleh bila kita makan dia akan bersama-sama lah menghasilkan bahan untuk nutrisi badan kita lah. Serat tu bagus kan. Macam juga macam awak makan roti kan, ada orang makan roti putih dan ada orang yang makan roti serat. Betul? Right, gandum tu kan, gandum yang dia orang kisar tu yang kasar-kasar sikit tu, dia campur kat roti tu, warna dia keperang-perangan sikit kan. Tu boleh nampak jelas dan juga air perlu untuk badan. Alright, nombor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang seorang individu untuk membekalkan keperluan tenaga kalori adalah seperti berikut. A, umur. So gizi seimbang kan dia tengok pada umur. Orang muda memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang tua kerana orang muda lebih aktif. Betul ke? Orang muda lebih aktif. Betul ke? Ya, boleh jadi awak tengok orang muda lebih kepada bersukan, betul tak? Melakukan aktiviti seperti memanjat gunung, memanjat bukit, mendaki bukit. Dia orang suka kan aktiviti sebab badan mereka masih kuat, sendi-sendi masih kukuh, betul tak? Orang tua ni semua dah orang kata skru dah
Macam mana? Dah apa ni, lemah kan. Okey, kerana orang muda lebih aktif. Okey. Nombor B, jantina, lelaki memerlukan lebih banyak tenaga daripada perempuan kerana lelaki lebih aktif. Okey, orang lelaki ni dia buat banyak kerja-kerja berat lah. Dia jadi kan, angkat barang, betul. Okey, orang perempuan biasa dia buat kerja yang lebih lebih ringan di rumah, betul tak? Okey, yang seterusnya kita tengok pada saiz badan. Individu dengan saiz badan yang lebih besar memerlukan lebih tenaga kerana mereka lazimnya mempunyai kadar metabolisme yang lebih tinggi. Saiz badan yang lebih besar memerlukan makanan yang lebih banyak. Okey, seterusnya kita tengok pada aktiviti ataupun jenis pekerjaan. Individu yang melakukan aktiviti fizikal atau pekerjaan yang berat seperti atlet atau petani memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan individu yang tidak memerlukan kerja berat seperti kerani. Tapi masalahnya kerani kan dia makan tapi dia duduk diam, duduk atas kerusi tau buat kerja kan. So awak rasa yang mana lebih senang kena penyakit? Petani ataupun kerani? Mana satu? Petani. Ya betul. Kerani. Petani lebih mudah dapat sakit. Kerani. Ya betul, kerani ya. Mungkin obesiti boleh dapat. Lepas tu dia tidak banyak pergerakan, dia tidak bersenam dia punya otot-otot dia kan. Sebab tu disarankan katakanlah awak bekerja di pejabat kan, banyak kerja yang memerlukan anda duduk, sekali-sekala awak kena bangun dan bergerak sikit lah. Alright, jangan duduk sahaja. Sama juga awak sebagai student kan. Okey, kena melakukan pergerakan ya. Okey, iklim. Orang yang berada di kawasan iklim sejuk memerlukan lebih banyak tenaga untuk mengekalkan suhu badan. Ini mungkin boleh jadi kalau awak tengok orang yang tinggal di iklim ataupun di kawasan suhu sejuk terutama di bahagian utara ya, seperti mana kalau awak tengok bahagian utara Rusia ke kan, Europe ke kan, ada sejuk. Even kalau awak tengok Korea, betul ada musim sejuk. Okey, mereka mungkin dari segi makanan, mereka lebih banyak makan apa awak rasa? Untuk memanaskan badan mereka. Minyak. Lebih banyak makan ayam. Dia lebih banyak makan daging mungkin ya. Sebab daging, ayam dan sebagainya tu benda-benda yang berlemak mungkin kalau awak tengok nanti ya. Ya, mungkin keju. Keju kan. Keju tu berlemak ke awak rasa? Kita kat sini kurang keju makan, betul tak? Kita banyak makan apa? Iklim panas kat sini. Makan juga daging dan ayam sebagainya tapi tak sebanyak mereka lah. Okay. Saya ingat mungkin kalau Mak Salih kan awak tengok dia orang makan burger, betul tak? Burger ada roti yang dikapit dengan daging dan sebagainya kan. Dan ada juga antara orang yang tinggal di tempat sejuk ni, dia boleh makan masakan yang tidak betul-betul masak. Pernah dengar tak dia makan raw, medium ataupun done dia panggil? Pernah dengar? Pernah saya. Raw tu mungkin dia makan makanan yang mentah tau. Contoh kan awak tengok Jepun bila dia makan ikan, ada antara ikan tu ada yang tak dimasak tau. Dia makan raw. Raw tu maksudnya tidak dimasak. Kalau medium maksudnya sedang-sedang, tak masak sangat, tidak mentah sangat. Dia panggil medium. Kalau done memang masak macam kita lah. Kita banyak betul-betul masak lah kalau kita makan kan, tak ada yang tak masak kan. Okay. Ada setengah orang dia medium sebab dia nak rasa dia panggil juicy, betul tak? Daging tu rasa juicy macam keluar dia punya air bahagian dalam kan, rasa lembut. Gitulah lebih kurang lah. Mungkin orang di bahagian suhu iklim yang lebih sejuk mereka lebih banyak makan makanan
yang berasaskan daging untuk memanaskan badan mereka. Okey. Kesihatan, melihat juga pada kesihatan, pesakit yang lemah kebiasaannya kurang aktif dan kurang menggunakan tenaga. Namun begitu, makanan pesakit mestilah tinggi kandungan nutrien untuk membantu penyembuhannya. Okey. Ni awak tengok apa ni? Keperluan tenaga untuk paksi X dan paksi Y yang mendatar ni paksi Y ya. Okey, yang menegak tu paksi X. Dan awak boleh lihat paksi X yang menegak adalah kalori, kiraan kalori kilojoule. Dan di bahagian yang mendatar paksi Y itu adalah menunjukkan siapakah orang-orang inilah dan berapa nilai kalori yang mereka perlukan. Kalau awak tengok pertama di situ rajah 2.2 ya, keperluan kalori bagi individu yang berbeza. Bayi memerlukan 4,600 kalori. Okey, itu bayi paling kurang ya. Okey, kalau tengok paling tinggi ialah apa yang warna pink tu. Kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun sangat aktif. Wah, paling tinggi tu. Budak umur 11 tahun. Tengah nakal kan? Melompat sini kan. 16,500 joule. Okey, kalau awak tengok yang mana satu? Mana satu awak punya? Remaja lelaki 12,600. Remaja perempuan kurang 9,500. Kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Okey, 8,800. Mana orang tua ni? Orang tua mana? Tak nampak lah yang warna coklat ni, nak baca pun saya tak nampak kan. Okey. Semua banyak kanak-kanak kanak-kanak perempuan berusia sekian-sekian. Kanak-kanak perempuan 8 tahun di Kutub Utara 10,000. Itulah saya katakan kalau orang duduk dekat bahagian tempat sejuk ni, mereka makan mungkin makanan yang lebih mentah. Sebab mereka apa? Okey, kejap. Kita tengok. Okey. Yang ini, okey, kita pergi pada yang seterusnya. Alright, cuba awak tengok di sini. Malnutrisi. Apa maksud malnutrisi? Tak seimbang, betul tak? Gizi yang tidak seimbang iaitu kekurangan atau berlebihan. Kurang sangat tak boleh, lebih sangat pun tak boleh. Jadi kalau terlebih sangat ataupun kurang sangat akan dinamakan sebagai keadaan malnutrisi. Okey, mana-mana tak boleh terlebih ataupun kekurangan ya, kelas makanan yang boleh menyebabkan malnutrisi. Beberapa contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.1. Okey, tengok yang pertama. Ini disebut sebagai goiter. Saya rasa awak tahu ni goiter ni kan, beguk. Tahu tak beguk? Pernah dengar tak perkataan beguk? Ada bengkak kat sebelah tepi ni kan, tepi awak punya leher kan. Dipanggil goiter dalam bahasa perubatan dia. Ini adalah disebabkan berpunca daripada kekurangan iodin, bengkak di leher. Okey, iodin ni kalau awak tengok makanan apa yang banyak iodin? Awak tahu tak? Makanan yang lebih banyak iodin. Tak tahu teka. Kita tengok. Okey. Saya cuba kecilkan sikit. Cuba tengok ada tak. Ada yang bagi respon kat saya dalam bentuk tulis. Penulisan tak ada Form 5. Okey, lebih kurang 7 orang ada dalam grup kita sekarang. Okey, ini adalah beguk ya. Kekurangan iodin biasanya ialah makanan yang mengandungi makanan laut. Senang je. Makanan laut mengandungi banyak iodin. So dia kekurangan zat makanan, dia kurang makan. Makan udang, sotong ataupun kerang ya. Boleh jadi bila kurang dia akan jadi beguk ataupun goiter. Okay, kita tengok pula scurvy. Scurvy kekurangan vitamin C. Apa akan jadi pada ya, gusi bengkak dan berdarah. Kesian dia orang kan? Kekurangan vitamin C. Ya, apa? Kalau iodin tu kan dia tak pernah makan makanan laut kan cikgu? Boleh jadi dia kurang, bukan tak pernah tau. Kalau dia allergic tu?
pada apa dia? Kalau dia allergic makanan laut. Allergic. Itulah masalah dia. Kalau allergic, awak tengok allergic tu allergic pada kerang ke, allergic pada udang ke, ataupun allergic pada sotong. Okey, katakanlah sotong boleh makan tapi udang tak boleh makan. Nak makan sotong. Betul tak? Tapi kalau allergic pada semua, wallahu alam. Macam saya tak tahu sejak dalam setahun dua ni saya tak boleh makan sotong. Tapi udang saya boleh makan. Jadi awak guna apa dia? Guna apa tu bahan makanan yang mengandungi iodin yang awak boleh makan lah. Kalau tak boleh makan tak payahlah. Betul tak? Sebab nanti awak akan sakit juga kalau awak makan benda yang allergic tu. Jangan paksa lah kan? Okey. Faham ya? Makan yang boleh makan saja. Banyak sebenarnya iodin. Kerang, sotong, soto pun macam-macam jenis sotong ada. Soto besar, soto kecil kan? Betul tak? Okay, right. Seterusnya kita pergi pada scurvy dia adalah kekurangan vitamin C. Apa makanan yang mengandungi vitamin C? Contoh? Sayur. Sayur. Okey. Yang ketara untuk vitamin C. Tak ada orang type. Okey, tak apa, boleh terus guna mic. Okey, vitamin C adalah buah-buahan yang mengandung, yang limau mengandungi macam contoh, tak kisah limau yang kan biasa kan kalau tahun baru Cina kan, limau yang boleh awak buka satu-satu tu, ataupun awak ambil lemon kan. Limau ni banyak jenis. Lemon ataupun limau limau purut, limau nipis kan. Dia lain-lain tu jenis limau tu. So kalau boleh ambil, kalau awak boleh ambil limau tu sendiri beli tak apa boleh juga. Tapi ada setengah orang dia makan macam pil lah, pil vitamin C ya. Okay, macam yang dibeli di farmasi lah. Okay, kalau tak boleh makan buah-buahan tu sendiri, kalau susah nak dapat kan. Ataupun mahal sekarang, mungkin sekarang semua barang mahal kan. Okey, dan apa akan jadi kepada orang yang kekurangan vitamin C? Gusi, bengkak dan berdarah. Okey, salah satu awak tengok baru ni kan orang sakit COVID, betul tak? Masa COVID kan, semua dinasihatkan supaya mengambil lebih vitamin C sebab dia boleh mengelakkan daripada jangkitan kuman. Vitamin C itu boleh mengelakkan daripada jangkitan kuman, virus tersebut lah. Okey, kekurangan vitamin C. Alright, seterusnya kita tengok marasmus. Okey, ni pertama kali saya tengok ni, kesian budak ni. Okey, kekurangan semua kelas makanan. Aduh, ini kat mana ni awak rasa ni? Ni kat negara mana ni? Malaysia tak ada ni saya rasa. Malaysia, ni mungkin budak ni mati sebab kekurangan makanan, betul tak? Tapi kat Malaysia mati sebab berlebih makan. Awak setuju tak dengan saya? Awak setuju tak? Okey. Malaysia mati sebab berlebihan makanan. Orang terkejut dekat Malaysia kan. Kalau bulan puasa makanan dibuang bertantan. Bertantan berat tu sampai bukan kilo lagi, tan. Okey, jadi kat sini awak tengok marasmus ini, kekurangan semua kelas makanan Apa akan jadi pada orang yang kekurangan kelas makanan? Awak tengoklah. Kurus, kering, kulit je melekat dekat tulang tu Tak nampak dia punya tulang paru dia kan. Okey, lemah dan dehidrasi. Sangat lemah for sure. Dehidrasi maksudnya kekurangan air. Kekurangan air dalam badan. Ini saya rasa dekat Afrika kot. Sebab kat sana panas, betul tak? Panas dan susah untuk mendapat makanan. Right? Mungkin mereka miskin, keadaan iklim yang tidak mengizinkan terlalu panas dan sebagainya kan. Okay, kurang berat badan yang teruk. Ini pembesaran terbantut. Pembesaran dia terbantut tak boleh besar. Duduk dalam saiz yang sama. Tapi yang peliknya kan, ialah nak cakap kan, dia Allah jadikan dia masih boleh hidup lah. Okay, alright.
Okey, seterusnya kwashiorkor. Kwashiorkor, kekurangan protein. Apa akan jadi pada mereka-mereka yang kekurangan protein? Perut membengkak dan lemah. Perut dia bengkak. Tapi kalau awak tengok badan dia sihat je kan, betul tak? Cuma nampak bengkak sikit lah. Tangan bengkak, perut memang sure nampak bengkak, kaki memang bengkak. Okey, ini adalah kekurangan protein. Protein senang aja kalau kat Malaysia ni Allah semua makanan ada, betul tak? Ikan senang nak pergi beli. Ayam senang, daging mudah, nak beli burger pun senang, betul tak? Kat Malaysia ni awak beruntung dilahirkan di Malaysia. Nasib baik tak dilahirkan di negara Afrika. Betul tak? Bayangkan kalau awak dilahirkan di negara Afrika nak makan pun susah. So kena bersyukur banyak Okey, ini adalah penyakit yang dinamakan sebagai riket. Awak tengok keadaan kaki dia bergelung macam tu dia punya tulang kaki dia okey, jadi bengkok. Alright. Kekurangan vitamin D ini dikatakan sebagai kekurangan vitamin D, tulang lembut dan membengkok. Besaran terbantul. Okey. Tak boleh besar. Okey. Boleh faham ya? Kita tengok gambar senang kan? Boleh nampak visual dia sangat mudah. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep pinggan sehat Malaysia. Konsep pinggan sehat Malaysia. Okey, dalam satu pinggan tu semua ada. Cuba tengok. Ada karbohidrat, ada protein dan juga ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya sukanya best ni. Tapi kan kalau awak tengok kan, kalau awak pergi kedai macam western kan, okay, dia ada macam salad bowl, betul tak? Salad bowl dia tu dah ada dah. Ada salad ni salad bowl lah ni. Salad, ada roti, ada tuna mungkin. Ini apa ni? Oh okey, karbohidrat ni mungkin nasi di sini. Ini apa? Buah ke sayur saya tak tahu ini. Okey, dan ini sayur. Mungkin awak boleh letak tuna, betul tak? Tuna ke protein. Di sini mana protein? Tak nampak protein pun saya kat dalam ni. Buah-buahan. Protein. Dia kata apa protein? Oh okey, ini bukan roti tak maaf. Ini adalah daging ayam yang dibakar dan kemudian dihiris-hiris. Kan? Nampak? Ini saya rasa ni semestinya ayam yang telah dibakar dan dipotong-potong. Okey, suku pinggan diisi dengan sumber karbohidrat seperti nasi ataupun roti. Suku pinggan diisi dengan sumber protein seperti ikan, ayam, daging dan kekacang. Separuh pinggan lagi diisi dengan buah sayur. Okay, maknanya semua ada lah kan. Mudah je ni. Pelajar-pelajar duduk kawasan sarjana utama ke? Ataupun mungkin awak duduk kawasan lain Awak pergi je supermarket tu senang je awak dapat benda-benda ni kan. Beli sekali mungkin untuk katalah untuk boleh jadi 2-3 hari ataupun beli untuk seminggu, betul tak? So awak boleh sediakan semua ni. Okay, macam saya kalau karbohidrat kalau pagi kan, kalau tak ada roti awak beli kebab. Boleh biasa tak? Rumah awak ada kebab tak? Kebab. Ada? Ada. Ya, kebab tu senang je dapat dekat supermarket kan. Kebab yang memang dah ready made tau. Ya? Awak akan bakar dulu ke ayam ataupun whatever awak boleh buat lah, goreng dulu, lepas tu awak potong nipis-nipis, awak jadikan dia sebagai isi dia kan, inti dia. Lepas tu awak sapulah kebab tu dengan mayonis, betul tak? Campur dengan mayonis, betul letak isi kebab, isi ayam kat tengah, lepas tu letaklah sos-sos apa yang awak suka. Chili sauce ke, awak kalau yang suka beli Thousand Island tu kan. Itu yang Mak Saleh punya sos tu kan. Letak Thousand Island ke, letak apa mana, Italian ke, suka hati awak lah. Sos cili pun okey juga. Letak dengan mayonis pun sedap. Makan pagi-pagi best. Betul tak? Okey. Alright, siapa yang sediakan pagi makan untuk kamu? Ibu? Ibu ke awak sendiri? Ayah? Kalau kita sendiri kita boleh buat
kita boleh letak benda ni suka hati kita. Kalau macam ibu macam kita tak tahu, mungkin awak boleh bagi tahu ibu awak terlebih dahulu kan, okey, letak apa-apa mungkin lah. Tapi saya suka buat sendiri sebab kita boleh pilih apa yang kita nak. Okey, boleh faham ya? Okey. Separuh pinggan isi dengan karbohidrat, suku pinggan karbohidrat, suku pinggan protein dan juga separuh pinggan diisi dengan buah dan sayur. Makan 3 hidangan utama yang berkonsepkan berkonsepkan pinggan sihat Malaysia setiap hari. Makan 3 hidangan, maksudnya 3 kali sehari lah. Makan 1 ataupun 2 snack yang sihat antara waktu makan jika perlu. Makan sekurang-kurangnya separuh bijirin penuh. Awak boleh makan oats, bijirin ya. Ataupun awak beli ke kacang. Kan contoh kan, kalau nak senang awak beli ke kacang, awak pergi kedai bakery. Awak pergi kedai bakery, kadang dia dah ada kan jenis, dia dah ada jual dalam kampik kan. Ke kacang yang dah potong, mungkin ada yang belum potong, ada yang dah masak ataupun yang belum masak. Kalau belum masak, awak balik rumah masak dulu lah. Okay, grill dulu atas dapur ataupun goreng dulu dalam kuali yang tidak ada minyak kan, betul tak? Okay, makan sekurang-kurangnya separuh bijirin penuh, makan hidangan yang tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. Okay, kalau awak tengok kita kan, menu kita orang Melayu lah. Semua nak makan yang ada lemak santan, betul? Tapi dia kata kat sini, makan hidangan yang tidak bergoreng dan tanpa santan setiap hari. Kalau boleh. Kalau dah biasa tu okey juga. Sebab saya pernah dengar ya, santan kelapa bagus untuk badan. Okay, santan kelapa tu is good. Ada setengah orang kata santan tak bagus, kolesterol apa semua kan. Tapi saya pernah baca ya, santan kelapa adalah bagus untuk kesihatan badan kita. Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Awak bayangkan ada setengah suka makan makanan di luar. Betul tak? Mungkinlah saya tak salahkan pelajar-pelajar ataupun mungkin ibu bapa kamu. Kadang boleh jadi ibu bapa tu dia sibuk, dia tak sempat, betul tak? Dia pergi kerja, ada duit, dia kata pergi beli je makanan, kan? Cuma satu saja yang kita kena make sure ataupun kita kena pastikan bahawa makanan itu bersih. Kita tak tahu penyediaan makanan macam mana, dia orang basuh ayam macam mana. Kalau kat rumah kita basuh ayam memang bersih je, betul tak? Lemak-lemak buang semua. Tapi kalau orang basuh ayam, lemak-lemak kita tak tahu macam mana kan. Dia basuh tu bersih ke ataupun cap-cap aja kan. Satu, kebersihan. Yang kedua apa? Dia tu sendiri bersih ke tak? Awak faham tak saya cakap? Makanan kena bersih, satu, dicuci dengan bersih. Yang kedua, orang yang memasak makanan tu sendiri adalah kena menjaga kebersihan. Kuku dia tak panjang, betul tak? Tidak ada kotoran celah-celah kuku. Tangan dia bersih, bila dia nak start masak tu dia kena cuci dulu dia kena basuh dulu tangan dia dengan sabun, lap betul-betul baru boleh pegang benda-benda makanan-makanan tertentu. Ni kadang-kadang tangan kotor lah, korek hidung lah, awak tak tahu yang orang jual kat luar tu kan. Tapi mungkin lah kalau awak tengok contoh kan, awak pergi macam McD ataupun KFC kan, mungkin dia ada tata cara dia ataupun prosedur SOP kita panggil kan. Standard Operating Procedure untuk penyediaan makanan. Contoh kan, kalau mungkin awak tahu kalau bekerja dekat fast food restaurant kena dapat injection, betul tak? Kena dapat injection dulu saya tak ingat lah apa benda injection dia. Okay, kena cucuk dulu. Sebab untuk memastikan bahawa pengendali makanan tidak berpenyakit, tidak merebakkan penyakit-penyakit tertentu dalam makanan. Itulah kita kan senang je pergi beli kan. Boleh lah sekali-sekala, boleh beli. Bukan tak boleh beli langsung kan, tapi make sure tempat yang awak beli tu bersih. Macam mana nak tahu bersih? Awak pergi dapur dia ataupun masuk toilet dia. Kalau toilet dia kotor for sure, tempat tu kotor kan. Alright, sebab kita tahu
dia tidak menyediakan, tidak mementingkan kebersihan. Okey, boleh ya kita pergi seterusnya. Okey, sekarang pukul berapa? 8.57. Okey. Alright, kita terus. Okey, ada soalan nak tanya saya tak tentang ini? Tentang kalori makanan, tentang gizi makanan. Ada? Tak ada? Okey semua? Okey, ada 11 orang. No, 11 orang sebenarnya, 9. Apa ni penyakit scurvy sekarang ni berlaku kat orang macam mana? Scurvy? Penyakit apa tu tadi? Ya. Scurvy Scurvy. Di sana kena kat orang macam mana? Yang kurang mendapat vitamin C. Ni kan? Vitamin C tu maksudnya dia kurang pengambilan buah-buahan sitrus. Buah-buahan sitrus tu limau lah. Jenis-jenis limau. Okey? Awak kena makan jenis-jenis limau. Mungkin contoh kalau awak boleh beli lemon kan? Perah dalam air. Lemon tu bagus ya. Kalau lemon, kalau awak minum dengan air biasa, dia boleh membekalkan awak vitamin C. Kalau air biasa tau. Okey, kalau lemon diperah dalam air yang lebih hangat, janganlah panas sangat sampai tak boleh minum kan. Yang panas sikit lah. Okey, minum air lemon dalam air yang lebih panas yang awak boleh minum. Okey, dia boleh mengelakkan kanser. Lemon tau. Lemon adalah sejenis citrus. Citrus adalah makanan yang dalam kategori limau lah. Kategori limau. Okey ya. Ini saya tak tahulah kenapa budak ni tak cukup scurvy. Mungkin kawasan tempat tinggal dia tidak ada makanan-makanan yang mengandungi yang berbentuk limau tadilah. Okey, tengok bengkak dan berdarah gusi dia. Dia sangat gusi berdarah. Mungkin awak pernah jumpa kan orang yang mudah berdarah gusi dia. Mungkin dia kekurangan vitamin C lah. So pergi ambil lah, mungkin ambil vitamin C dalam bentuk yang original, buah tu sendiri, ataupun beli dekat farmasi pil vitamin C. Dan nak beli pil vitamin C ni kena pilih juga, betul tak? Kena pilih-pilih juga. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tengok brand lah. Okey, kemudian kita pergi kepada seterusnya, nilai kalori makanan. Semasa proses respirasi sel, respirasi sel tu pembakaran makanan dalam sel badan kita kan. Makanan yang dimakan akan dioksidakan. Sebab apa? Makanan yang dalam bentuk karbohidrat tu, dia mempunyai kehadiran oksigen di situ dan juga air, oksigen, karbohidrat, okey. Dia akan melakukan pembakaran. Tahu, kena ada oksigen tau. Sebab tu badan kita memerlukan oksigen untuk pembakaran makanan. Okey, makanan yang kita makan dalam bentuk protein, dalam bentuk karbohidrat, dan juga nutrisi-nutrisi lain, vitamin, mineral semua perlu untuk badan kita. Okey. Tenaga kimia dalam makanan ditukarkan menjadi tenaga haba. So dia akan melepaskan tenaga haba pembakaran. Kan awak tahu kalau berlaku pembakaran akan melepaskan tenaga haba. Sebab tu bila lepas kita makan dan kita tidak berapa lama, awak akan rasa berpeluh, betul tak? Kalau awak akan rasa berpeluh atau mungkin awak melakukan aktiviti kan, aktiviti seperti senaman dan sebagainya, awak rasa berpeluh. Air keluar daripada kita punya kulit, betul tak? Perpeluhan nak menghasilkan air dan juga tenaga haba. Okey, pembakaran sel dalam badan memerlukan karbohidrat, protein, oksigen dan juga air, dan dia akan membebaskan dua perkara iaitu tenaga haba dan juga air. Awak rasa awak berpeluh dan awak rasa badan awak panas. Betul? Okey, nombor 2, nilai kalori. Nilai tenaga bagi suatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan ataupun pembakaran 1 gram makanan yang lengkap.
nilai kalori ataupun juga nilai tenaga bagi suatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan ataupun pembakaran 1 gram makanan. Okey, 1 gram makanan menghasilkan 1 kalori. Okey. Alright. Okay. Pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Ingat ya, dengan lengkap. Okey, yang ketiga, nilai kalori makanan dapat diukur dalam unit kalori ataupun CAL ataupun kilokalori, KCAL ataupun joule. Joule ni tenaga haba ni, J, ataupun kilojoule, KJ, bukan Khairi Jamaluddin KJ. Alright. So nombor 4, nilai S1. S1 tu apa? Okay, bagi nilai kalori ialah joule per kilogram, unit SI. Okay, okay, apa benda SI ni? Saya tak pasti. Okay, cuba tengok ya, nilai kalori ialah dalam bentuk joule per kilogram ataupun J and then kg negatif 1 per kilo. Negatif 1 tu maksudnya per. Okay, 1 kalori equals to sama dengan 4.2 joule. 1 kalori CAL sama dengan 4.2 joule. 1 kilokalori KCAL sama dengan 4.2 kilojoule. 4.2 kilojoule. Ataupun dalam joule ialah 4,200 joule. Maksudnya kalau awak tengok kat sini, dia darab dengan 1,000. Sebab 1,000, okey, awak tengok situ ya. Dia darab dengan 1,000 untuk jadikan joule. That kilojoule darab dengan 1,000. 4.2 darab 1,000 jadi 4,200. Boleh ya? Mungkin ada pengiraan yang disuruh student untuk buat pengiraan. Okay. Kilo tukar pada joule kena darab 1,000. Okay. Joule per kilogram. Alright, so tengok sini pengukuran nilai kalori dalam makanan. Kalorimeter BOM dalam gambar foto, ni nama alat ni ialah kalorimeter BOM. Ingat ke BOM apa tadi? Gambar foto 2.2 adalah radas yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan. Jadual 2.2 menunjukkan nilai kalori dalam karbohidrat, lemak dan protein yang diukur dengan menggunakan kalori BOM. Okey, contoh di sini kelas makanan, karbohidrat, lemak dan protein, nilai kalori kilojoule sama dengan 16.7, lemak 37.6 dan protein 16.7. So mempunyai kilojoule yang berbeza. Betul tak? Nilai kalori ya. Karbohidrat lain ya. Maknanya yang paling tinggi ialah lemak. Lemak mengandungi nilai kalori yang paling tinggi. Okay, ni kilojoule. Sorry, tadi apa tadi dia panggil tadi? Joule per kilogram. Yang ni joule per kilogram. Okay. Right. Okay, makanan yang berlainan jenis mempunyai nilai kalori yang berbeza mengikut kuantiti kelas makanan seperti karbohidrat, lemak dan protein yang terkandung dalam makanan tersebut. Tengoklah, tapi kan saya rasa kamu jangan makan terlebih sangat, jangan terlebih karbohidrat. Betul tak? Jadi tak seimbang. Tak boleh makan terlebih lemak. Lemak bahaya juga. Lemak bayangkan ya. Lemak ni bahaya dia sebab dikuatiri dia akan memenuhi bahagian dalam saluran darah. Betul tak? Itu yang kan orang kena stroke apa kan. Sebab dalam dia punya saluran darah tu mungkin mengandungi tersumbat. Tersumbat
dengan lemak ke apa kan. So itulah, mungkin ada makanan yang boleh mencairkan lemak dan sebagainya lah kan. Tapi kadang kena check juga benda-benda macam ni kan. Okay, so kita pergi kepada jadual 2.3 menunjukkan beberapa contoh makanan dan anggaran nilai kalorinya. Okay, jadual 2.3 menunjukkan beberapa contoh makanan dan anggaran nilai kalori. Okay, kalau awak tengok sini nasi 15.4, roti 10.60, telur. Ini protein kan. Roti dan nasi adalah karbohidrat, mentega adalah lemak. Tinggi tengok 31.22. Tengok mentega orang guna untuk buat cookies, betul tak? Banyak guna tau mentega, margarine untuk buat cookies. Ataupun kuih-kuih raya tu kan. Time kuih raya, time hari raya tu banyak lah ni. Kek-kek dan juga cookies yang dibuat daripada mentega lelemak ni, margarine ni. Okey, tepung susu. Tepung susu adalah protein. Susu minyak sawit, lemak tengok tinggi 38 kilojoule per gram. Daging lembu 13.11. Daging ayam 8.27, maksudnya daging lembu lebih tinggi dia punya nilai kalori. Okay, kita tengok pula ni buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ikan bilis 9.37. Kalau awak tengok, ikan bilis ialah protein tapi ikan bilis digemari ramai untuk buat perasa kepada makanan ikan bilis. Kalau awak tengok, kalau sos Thai kan, makanan Thai kan banyak menggunakan sos ikan. Dia letak sos ikan sebab sedap. Tapi kalau awak tengok ingredient sos ikan tu adalah sebenarnya ikan bilis. Okay, ikan bilis yang dibuat sebagai sos. Okay, tahu. Tahu dibuat daripada apa? Awak rasa? Tahu. Tahu dibuat daripada apa? Tahu adalah apa? Kacang. Betul tak? Kacang Kacang apa? Sejenis kacang protein lah. Tahu adalah protein sebenarnya. Okay, apple, buah-buahan. Tengok. Kurang kalori untuk buah-buahan, orange, tomato, gula. Tengok gula tinggi. Gula ni sebenarnya apa? Protein ke, karbohidrat ke, vitamin ke apa? Awak rasa? Gula. Dan sejak kebelakangan ini banyak kajian-kajian yang dibuat mendapati bahawa gula adalah penyebab penyakit. Awak makan gula yang banyak, okey, dia akan rosak buah pinggang. Dia akan rosak ginjal buah pinggang benda yang sama. Lepas tu dia akan rosakkan organ-organ yang lain. Okey, kalau saya tak silap gula bawah kategori karbohidrat. Okey, gula. Tapi gula ni bahaya dia boleh merosakkan organ-organ dalam badan. Sebab tu kan bila seseorang itu dia mengalami sakit kencing manis. Kencing manis dululah kita katakan. Okey, bila kencing manis dia akan kena apa dia? Darah tinggi dan satu lagi apa? Saya tahu 3 serangkai kan. Saya tak ingat dah. Right? Asalnya kencing manis. Sebab apa kencing manis tu asal daripada gula. Okey. Ubi kentang, karbohidrat. Ubi kentang, kobe, sayur dan timun juga sayur. So di sini menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Okey, ini adalah eksperimen. Saya rasa pelajar-pelajar telah cuba mungkin di dalam makmal telah membuat eksperimen berkaitan dengan mengira nilai kalori, menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Okey, awak bacalah ini Okey, awak baca terus. Okey, kita tengok pada dia punya perbincangan dia. Kita tengok pada perbincangannya. Analisis data. Nilai kalori bagi setiap sampel makanan dihitung dengan menggunakan formula berikut. Nilai kalori makanan 4.2 joule
per gram. Ini apa? Degree Celsius. Okey, darab dengan jisim air per gram, darab dengan perubahan suhu air Celsius. Ini degree Celsius. Dibahagikan dengan jisim sampel makanan dalam bentuk gram, darab dengan 1000. Darab dengan 1000. Okey. So 1000 tu apa yang nak kira joule tadi lah. Betul tak? Kan yang kira joule tadi kan kita darab dengan 1000 kan? Betul? Alright. Kita tengok pula perbincangan. Dalam kalorimeter bom, tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan ataupun pembakaran satu sampel makanan diserap oleh air. Bila berlaku pembakaran tadi, tenaga dibebaskan. Pembakaran satu sampel makanan diserap oleh air. Nilai kalori dalam sampel makanan yang ditentukan dengan menggunakan kalorimeter adalah lebih kecil daripada nilai kalori dalam sampel makanan yang sebenarnya. Sebab dia buat uji kaji kan, sampel makanan. Perbezaan nilai kalori ini adalah disebabkan oleh kehilangan sebahagian tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan ataupun pembakaran sampel makanan ke persekitaran, dan dia juga kedua disebabkan oleh pengoksidaan dan juga pembakaran sampel makanan yang tidak lengkap. Jadi sampel tu jadi makin kecil, betul tak? Perbezaan nilai kalori ini adalah disebabkan oleh inilah kehilangan sebahagian tenaga dan juga pengoksidaan pembakaran sampel yang tidak lengkap. Okey, kita tengok yang keempat. Contoh sampel makanan yang digunakan untuk menganggarkan nilai kalori dengan menggunakan kalorimeter bom bagi setiap jenis makanan adalah seperti berikut. Okey, karbohidrat, lemak, protein. Jadi dia guna bahan-bahan makanan seperti beras, minyak sawit dan telur. Kelas makanan yang tidak mempunyai nilai kalori ialah air, kerana air tidak boleh dioksidakan ataupun dibakar dengan lengkap. Alright, kesimpulan, hipotesis diterima. Kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding dengan roti dan ikan bilis. Kacang tanah. Kacang tanah protein tau. Roti adalah karbohidrat. Ikan bilis juga protein, tapi dibandingkan dengan kacang tanah lebih tinggi nilai kalori. Okay, boleh faham? Alright. Ada soalan nak tanya tak? Saya terus je jawab kan? Senyap aja. Okay. Tak ada cikgu. Okay, faham ya? Alright. Sehingga awak dah tertidur lah ke? Okay. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Yang pertama, jumlah kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan oleh seseorang individu seharusnya menepati keperluan individu tersebut untuk mengekalkan kesihatan. Tengok keadaan badan, betul tak? Tengok keadaan badan, tapi saya pernah dengar ya, dia kata tidak semestinya orang yang mempunyai badan yang gemuk, besar, kalori tinggi. Tak semestinya. Ada juga orang yang kurus, kalori dia tinggi. Itu membimbangkan ya. Orang badan kurus, kalori tinggi. Okey, cuba kita tengok. Ya, dia kata setiap hidangan oleh seseorang individu harus menepati keperluan individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Cuma saya rasa bahan makanan yang wajib kena ada ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang lain awak adjust lah adjust tengok. Okey, Rajah 2.4 menunjukkan dua contoh masalah kesihatan. Kesan daripada pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, cuba kita tengok yang ni. Individu yang pertama, badannya kurus. Okey, rambut dia serabut sikit, mata terbeliak. Okey, tengok terjegil mata dia kan. Okey. Kenapa ni individu ni macam ni? Individu ini kurang berat badan kerana jumlah kalori makanan yang diambil tidak mencukupi. Tak cukup, kurang berat, tak cukup. Yang ni pula berlebih pula. Individu obes kerana jumlah kalori makanan yang diambil adalah berlebihan. Maksudnya apa? Kita kena pandai kontrol lah makan kan. Jangan kalau kita rasa badan kita nampak kurus sikit, kita makan lebih sikit, betul tak? Bila nampak badan semakin naik, kurangkan pengambilan. Kalau macam saya buat macam tu je.
Tak adalah. Okey, kadang-kadang mungkin lah kot kalau awak perlu berpuasa mungkin dalam seminggu lah. Nabi Muhammad kita ajar kan, sallallahu alaihi wasallam ajar dalam seminggu 2 kali kita kena puasa. 2 hari, 2 hari puasa dalam seminggu. Untuk pengetahuan awak, para pengkaji-pengkaji, doktor-doktor, saintis di negara barat, dia panggil ini, dia panggil apa yang Nabi Muhammad dah cerita kat kita 1400 tahun yang lepas, baru sekarang ada kajian ya. Dia panggil intermittent fasting. Dia panggil apa? Intermittent fasting. Maksudnya intermittent tu maksudnya buat, lepas tu ada interval. Interval tu maksudnya ada rehat, lepas tu buat lagi. Faham tak? Okay, puasa, rehat sehari 2, puasa. Sebab tu kalau awak tengok Isnin puasa sunat boleh buat kan, betul tak? Puasa sunat Isnin dan juga Khamis. Tengok berapa hari gap? Berapa hari gap dia? Berapa hari rehat? Selasa dan Rabu, betul tak? Selasa dan Rabu 2 hari. Gap 2 hari. Panggil intermittent fasting. Intermittent fasting maksudnya tidak dibuat secara berterusan. Okay, ada rehat. Tengah-tengah tu ada rehat. Sebenarnya awak boleh buat lah puasa in between. Nak kontrol badan. Ada setengah orang kontrol badan pergi gym. Angkat besi, betul tak? Sakit badan, semua untuk sakit, betul tak? Tapi kena buat selalu lah kalau nak buat exercise macam tu, pergi gym, kenalah buat selalu. Kalau tak boleh nak pergi gym, nak kena bayar, contoh kan nak pergi gym kena bayar, betul tak? Buatlah gym kat rumah, betul tak? Boleh tak awak buat gym kat rumah? Boleh, angkat benda-benda berat sikit, jadikan dia sebagai rutin hari-hari angkat, betul? Contohlah. Okey itu adalah untuk kontrol berat badan ya. Jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk sebab kedua-dua ni memudahkan anda untuk terkena penyakit. Tapi kalau awak tengok muka orang budak yang lebih gemuk ni, nampak dia happy je kan, dia senyum. Nampak dia lebih ceria berbanding dengan budak yang kurang makanan ni, kurang kalori. Okey, kita tengok yang ketiga. Individu yang kurang berat badan mungkin mengalami masalah kesihatan seperti pertumbuhan badan yang merosot. Dia mungkin bantut tau. Boleh jadi bantut. Okey, ataupun dia tinggi tapi kurus sangat. Ada sakit lah tu kan. So kena cubalah awak boleh perbaiki dengan cara membuat pengambilan makanan yang lebih seimbang. Tulang mudah patah, senang je jatuh, patah tulang. Aduh, tulang rapuh, betul tak? Kalsium dia, mungkin kita kata kalsium dia adalah kurang. Minumlah susu kan, sekali-sekali beli susu fresh farm konon kan. Ataupun susu dalam kotak tu, belilah yang perisa coklat, perisa strawberry. Belilah seminggu sekali. Betul tak? Boleh lah. Kau ada kan benda tu dalam aliran badan kita ya. Okay, and then kurang berat badan juga boleh menyebabkan sistem imunisasi badan yang lemah. Maksudnya mudah terkena penyakit. Bila sistem imunisasinya lemah, antibody akan jadi lemah. So kalau ada virus ke bakteria ke apa, cepat kena penyakit. Maksudnya tidak ada ketahanan badan ya, antibody kurang berkesan ataupun lemah lah. And then juga untuk kurang berat badan, awak boleh lihat keguguran rambut. Rambut mudah gugur, mudah botak. Agaknya lah kot. Tapi kan kadang awak tengok mungkin orang-orang yang lebih dewasa kan, especially lelaki lah. Perempuan pun ada juga gugur rambut, ada kan, keguguran rambut. Kadang-kadang orang keguguran rambut ni adalah disebabkan oleh hormon kan, perubahan hormon ada juga. Ni keguguran rambut disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Cuba kita tengok ini pula. Individu yang obes mungkin mengalami masalah kesihatan seperti
risiko mengidap penyakit jantung. Itu kita kata tadi, saluran darah tersumbat, saluran jantung tersumbat akan memudahkan mereka untuk mendapat penyakit jantung. Okey. Seterusnya, masalah pernafasan. Masalah pernafasan, dia ada kaitan juga dengan apa dia? Banyak lemak. Okey, banyak lemak di bahagian-bahagian dalam badan kita tak tahu so kita kena kurangkan pengambilan lemak, kurangkan pengambilan bahan-bahan makanan yang berminyak. Mungkin awak boleh rebus makanan, awak boleh kalau panggang boleh tapi jangan sampai hitam lah. Jangan sampai jadi arang. Bahaya juga sebab saya dah pernah baca somewhere makanan yang dipanggang, contoh macam sate kan, sate tu panggang dia jadi warna dia kehitaman itu bermakna karbohidrat tadi dibakar hingga menjadi arang. Okay, dan dia tidak bagus untuk badan. Faham makanan yang dipanggang. So mungkin awak selamat awak rebus kan macam ikan steam boleh steam boleh. Okey, okey, melalui steam, rebus, bakar ataupun jangan sampai jadi arang. Okey, obes menyebabkan dia sakit sendi. Boleh jadi obes ni dia berat. Okey, bahagian badan dia banyak lemak, banyak otot kan. So sendi untuk menampung badan dia mungkin tak dapat menampung dan boleh menyebabkan sakit sendi. Okey, dan juga tekanan darah yang tinggi. Dia ada kaitan semua ni. Tekanan darah tinggi, pengidap sakit jantung ini ada kaitan dengan saluran pernafasan yang tersumbat. Okey, boleh faham ya? Alright, ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan? Saya pergi dengan awak. Okey, awak nak cuba jawab soalan ke? Cuba kita tengok ada tak soalan? Ya. Soalan tak lepas ni? Semua nota. Okey, ada soalan sebenarnya. Dekat situ. Tapi sebenarnya kena habis dulu kita bincang ni kan. Boleh tak saya pergi laju sikit? Boleh? Boleh Saya pergi Boleh laju. cikgu. Alright. Okey, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, kita tengok kalau di Malaysia mungkin kita boleh lihat dari segi bangsa. Okey, kalau orang Melayu suka makan makanan yang berlemak, bersantan, pedas. Betul tak? Manis. Kalau orang Kelantan suka makan benda-benda manis. Kalau orang Perak suka makan durian. Okey, tempoyak durian. Durian panas tak boleh banyak Okey, lagi apa? Pedas. Orang sebelah selatan, Johor. Okey, sebelah Johor, sebelah Selangor juga mungkin suka makanan pedas. Pedas kan? Apa kesan dia kepada you punya perut? Tali perut jadi nipis. Pedas. Last kali awak boleh dapat, mungkin dapat ulcer ataupun pedas juga awak boleh dapat, apa dia? Apa dia panggil, appendix. Betul tak? Biji-biji lada tu kan berkumpul dekat saluran appendix tu. Itu bahaya juga. Okey. Alright, pedas, manis dan juga apa? Terlalu pedas, terlalu manis. Ada tak yang makan terlalu masin? Mungkin ada cita rasa terlalu masin. Okey, kita tengok kalau orang Melayu suka pedas, suka manis, suka berlemak. Tengok orang Negeri. Siapa orang Negeri kat sini? Suka makan apa dia? Lemak cili padi. Hari-hari lemak cili padi, betul tak? Memang sedap. Tapi kalau orang Muar, orang Johor, hari-hari makan apa? Apa dia? Dia suka makan yang warna merah tu. Makanan yang kuah warna merah tu apa? Siapa orang Johor kat sini? Ada tak? Ada. Tabak cikgu, tabak. Apa dia dipanggil? Orang Melaka dengan orang Johor suka makan asam pedas. Sorry suka makan asam pedas. Memang sedap tapi silap hari bulan perut akan meragam. Untuk orang yang tak tahan perut lah. Ada setengah orang perut dia tahan tau. Mungkin saya tak tahu macam mana.
Mungkin kita tengok dia punya keturunan ke, saya tak tahu. Okey, kita tengok nombor 1, kesihatan badan manusia dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan. Ingat, dia ulang. Jumlah kalori mesti menepati keperluan badan. Tengok tadi, ingat tak, keperluan badan bergantung pada umur. Betul tak? Saiz badan, ingat tadi kan? Lagi apa? Jantina. Lagi umur, saiz badan, jantina, pekerjaan. Betul tak? Pekerjaan dia macam mana? Umur, dia remaja ke, dia orang tua ke, dia baby ke, kita tak tahu kan. Okey. Lain keperluan kalori. Okey, yang seterusnya, corak pemakanan seperti makan waktu malam. Okey, tengok ada mungkin trend kita rakyat Malaysia kan, mereka suka keluar ramai-ramai waktu malam makan. Tak apa, boleh makan waktu malam, tapi masalahnya makanan itu belum lagi dicernakan dengan sepenuhnya, belum hadam, awak pergi tidur. Awak pergi tidur, ni akan mengalami masalah. Sekali-sekali mungkin boleh lah, tapi kalau tiap-tiap hari makan lewat sikit kan, masalah kepada sistem penghadaman sebab makanan itu belum dicernakan dengan lengkap. Okey. Jadi awak tidur dengan makanan, perut masih bekerja dan makanan tu tidak dicernakan dengan sepenuhnya. Alright, so C, jenis makanan. Jenis makanan, tengoklah awak makan apa, jenis makanan karbohidrat, okay, ataupun protein, ataupun mineral, ataupun vitamin dan sebagainya lah. Bergantung pada jenis makanan yang awak makan. Okay, kesihatan manusia, badan manusia. Okay, kita tengok nombor 2, amalan corak makanan yang tidak sihat seperti makan pada waktu yang tidak sewajarnya di pelbagai jenis restoran makanan beroperasi 24 jam boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti malnutrisi, obesiti, anorexia, arteriosclerosis, diabetes mellitus, kencing manis, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Sebenarnya bukan makan malam saja. Dia bergantung, kalau sekali-sekala tak ada masalah. Kalau pergi tiap-tiap malam, makan malam lewat, bermasalah kan. Ataupun ni semua penyakit-penyakit ni kadang-kadang dia tengok awak makan apa. Contoh kan, saya pernah dengar, kalau minum teh tarik untuk orang yang lebih berumur, sentiasa minum teh tarik, it's not good, tak bagus. Dia boleh menyebabkan teh tarik ni, satu mungkin kencing manis boleh, tahu tak? Sebab dia mengandungi susu pekat. Okay, dia mengandungi susu pekat. Okay, dan juga susu lah, mengandungi kandungan susu yang tinggi. Dan juga boleh jadi tepung teh tadi dibuat daripada campuran tepung, boleh jadi. So bahaya. Kandungan makanan yang kita makan tu kita tak tahu dibuat daripada apa. Sebab tu kena hati-hati. So saya ingat mungkin salah satu cara yang saya cadangkan ialah kalau awak pergi beli makanan kat mana-mana lah, dekat pasar raya ke apa, cuba tengok ingredient dia. Ingredient tu. Ingredient apa? Ingredient. Kandungan makanan tu kan, dia biasa kena letak tau dekat label tau. Memang wajib, kerajaan mewajibkan orang-orang yang mengeluarkan apa-apa jenis makanan meletakkan apakah kandungan makanan dalam makanan tersebut. Contoh kan, kalau sausage contoh kan, tengoklah apa dia kandungan dia. Okay, kalau dekat US kan, sangat-sangat detail dia akan letak dekat bahagian label tu sebab diwajibkan oleh kerajaan mereka. Okay, di negara barat lah, contoh seperti US ataupun di Eropah wajib letak kandungan makanan di bahagian label makanan sebab mungkin di situ kita tahu apa dia kandungan makanan yang mereka letak.
tidak tipu, tidak ada penipuan di situ. Okey, seterusnya. Okey, ada soalan nak tanya tak untuk itu? Okey, tak ada. Kita boleh teruskan. Sekarang kita pada 9.32. Kita habis 9.50 ataupun 55 macam tu lah. Alright, kita ada lagi lebih kurang 20 minit. Okey, cuba ya. Ini adalah masalah kesihatan punca serta kesan terhadap individu. Obesiti, punca dia makanan, mengambil makanan tinggi kalori secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Itu saya kata, kalau you buat sekali-sekali tak apa. Kan kita kata kan mungkin seminggu sekali kan, lama dah tak makan, okey bolehlah. Tapi kalau dibuat dalam jangka masa yang agak kerap dan jangka masa yang panjang akan boleh menjadikan seseorang itu obes. Okey, kesan dia berisiko tinggi kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. Awak saya dah cakap pada kamu, makanan-makanan yang mereka makan ni mengandungi kandungan gula yang tinggi. So kandungan gula dia start dengan kencing manis dulu. Kalau dah start dengan kencing manis, awak memang dia punya dipanggil 3 serangkai ni. Ni 3 serangkai tadi yang saya tak ingat, penyakit jantung kan. Kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Jantung ni organ tau. So kegagalan jantung, kegagalan buah pinggang, tekanan darah tinggi. Tu dia punya 3 ni lah. Okey, awak kena jaga daripada muda ni. Mungkin awak kata alamak orang saya masih muda, mungkin saya tak kena. Cuba awak pergi hospital lah. Kadang-kadang awak boleh lihat orang yang buat dialisis adalah orang muda. Awak faham tak? Orang yang kena dialisis kadang-kadang budak-budak muda. Mungkin umur berapa? 20-an, 30-an. Sebab apa? Tak jaga kesihatan, tak jaga pemakanan. Okey, faham ya? Alright, anorexia nervosa. Ini apa ni anorexia ni? Penyakit psikologi yang menyebabkan pesakit menahan diri daripada makan untuk kelihatan cantik. Ini dah masalah psikologi, masalah mental juga ni. Okey. Dia nak cantik, so dia nak kurus, dia tak makan. Lantas dia nak jadi model lah kot. Okey, dia nak jadi model. Saya pernah tengok satu acara lah, event pertunjukan pertunjukan fashion ya, diperagakan oleh model-model. Tapi saya tengok memanglah baju tu memanglah boleh dipakai oleh model tersebut, tapi model ni sebab dia nak suruh supaya dia boleh pakai semua size kan, nak suruh nampak fit, nak suruh nampak longgar sikit ke apa. Okey, dia kena jaga badan dia supaya nampak langsing. So dia jadi kurang makan. Mungkin ada setengah-setengah tu kadang-kadang tengok tulang je, betul tak? Tak diisi. Bukan nak kata apa sebab mungkin kerja dia tu memaksa dia untuk supaya kelihatan cantik. Cantik dalam kacamata dia sendirilah cantik. Kalau dia kata badan slim cantik. Ni dia nak suruh apa? Menahan diri daripada makanan untuk kelihatan cantik. Sebab dia membuat tarifan bahawa badan yang kurus adalah cantik pada pandangan mata dia. So bila dia tahan makan, dia akan mendapat penyakit ini, anorexia nervosa. Okey, di sini kesan dia malnutrisi dan boleh membawa maut. Membawa maut maksudnya apa dia? Lama-lama tak makan, apa akan jadi? Dia jadi mudah pengsan. Last sekali dia tak nak makan. Bila tak nak makan, itu yang membawa maut. Okey, seterusnya kita pergi pada atherosclerosis. Ni apa benda ni? Pemendapan kolesterol pada dinding arteri sehingga lumen arteri menjadi sempit. Yang ini yang saya kata yang mudah mendapat tekanan darah tinggi sebab bahagian dalam saluran darah dia penuh dengan lemak. Lemak-lemak kolesterol tadi. Okey, berisiko tinggi mengidap penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga strok. Okey, bahaya juga kan, kena jaga ya. Okey, saya pesan kat awak dan saya pesan pada diri saya sendirilah. Kadang-kadang kita lupa kan, makan je kan. Tapi awak kena ingat contoh macam burger-burger tu jangan makan banyak sangat lah. Okey, benda-benda yang manis, benda yang bubble tea tu kan, yang bulat-bulat tu kan, tu sangat manis.
Memang sedap tetapi membahayakan kesihatan awak ya. Diabetes mellitus, kencing manis disebabkan oleh pengambilan makanan tinggi kandungan gula secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Untuk jangka masa yang panjang. Berisiko tinggi mengidap penyakit jantung dan stroke dan juga luka lambat sembuh for sure. Orang mendapat kencing manis ni luka dia lambat sembuh. Jangan tak sembuh-sembuh sudahlah ya. Okey, sebab dia tak boleh, dia tak ada mungkin bahan untuk mengeringkan luka tersebut. Okey, mungkin saya tak ingat lah apa benda. So dia tak boleh sembuh luka dia, bahaya. Okey, tekanan darah tinggi, pengambilan makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Selalu makan makanan yang masin, ikan masin. Apa lagi benda yang masin? Benda-benda yang masin tak kisahlah. Okey, meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okey, makanan rapuh. Ini makanan rapuh, makanan merapu. Cakap makanan merapu kan. Kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Makanan dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? English. Tak ingat? Saya pun tak ingat lah. Kan? Fast food. Fast food, yes. Fast food. Tapi ni adalah makanan yang tidak bagus untuk kesihatan lah. Ni semua awak tengok kan? Bukan tak baik tau, tapi dia mengandungi gula yang tinggi. Awak tengok donat pun ada. Kan? Lepas tu gula-gula yang bagi kat kanak-kanak tu yang pusing-pusing tu. Kan? Kalau awak tengok, kebanyakannya mengandungi gula yang tinggi. Right? Makanan rapuh, makanan segera yang lazim. Makanan segera tu dia. Bagi makanan segera. Lazimnya diiklankan di media merupakan jenis makanan yang kurang sihat. Kita ni memang suka benda-benda manis. Aiskrim manis. Aiskrim pun manis. Lepas tu awak tengok kan, makanan yang dibotolkan, air yogurt ke, dia kata jus-jus, sekian jus. Tak kisahlah jus apa, semua manis. Kononnya kesihatan. Kononnya untuk kesihatan tapi manis. Cuba kalau awak nak baik untuk kesihatan awak, cuba awak cari makanan yang tak kisahlah macam jus yogurt tetapi kandungan gula yang rendah. Pilih tau. Bukan pergi tu buka frozen punya, dia punya apa, pintu frozen tadi. Okey, almari frozen dia tu awak buka terus ambil. Check dulu gula dia berapa banyak. Check dulu, okey. Untuk orang yang lebih prihatin kena check lah kan. Jangan songlap aja. Okey, kita dekat dah dengan soalan ni. Jadual 2.5 menunjukkan kesan pengambilan makanan rapuh ataupun makanan segera secara berlebihan terhadap kesihatan individu. Bahan makanan, kesan terhadap kesihatan, pewarna dan pemanis tiruan akan menyebabkan kanser, pemandulan, diabetes mellitus, kencing manis dan juga kerosakan hati dan ginjal. Pewarna, pemanis tiruan. Pemanis tiruan macam kan dia letak dalam bekas sachet tu kan, dekat mungkin awak pergi mana, pergi McD ke apa tu kan, dia ada gula, tapi ada juga pemanis tiruan, tapi sekarang tidak disarankan. Saya rasa jarang sekarang pemanis tiruan. Sekarang memang dia letak gula, terus gula okey, gula putih. Okey, dan juga kafein. Kafein, susah tidur, kerisauan, ketagihan. Kafein contoh macam Nescafe, kopi. Kalau boleh jangan makan yang terlalu pekat lah. Mungkin boleh sekali-sekala kan. Tapi jangan selalu lah. Okay, seterusnya gula yang berlebihan, obesiti, kerosakan gigi, risiko tinggi untuk mengidap diabetes mellitus pada usia muda. Berhati-hatinya orang muda, jangan kata tak kena ya, kencing manis. Pergi hospital, pergi dekat bahagian mana lah, dekat hospital yang ada pesakit-pesakit yang dia kena apa tu, kena cuci darah, betul tak? Kena melalui cuci darah tu, awak tengoklah orang tua ke orang muda ada kat situ. Okay. So seterusnya, cuba tengok kat sini ya. Contoh makanan yang perlu diambil dalam jumlah yang kecil. Makanan yang tinggi kandungan kolesterol, satu dia kata santan.
2 kuning telur dan ketiga makanan laut. Wow, okey. Kat situ iodin kita nak makanan laut. Kan maksudnya sekarang jangan makan keterlaluan. Makan dalam jumlah yang sederhana. Dan jangan kerap sangat. Betul tak? Awak kontrol lah. Okey. Makanan minuman yang tinggi kandungan gula seperti gula-gula, kuih-muih, kek, minuman berkarbonat. Awak tahu tak minuman yang berkarbonat seperti contoh Coca-Cola, Pepsi semua mengandungi gula yang tinggi. Okey, boleh merosakkan badan awak Okey, dapat kencing manis dan rosakkan organ-organ dalam badan. Saya tak tahulah, mungkin orang setengah orang kan dia tak kisah tau. Orang kata bahaya gula, dia pun sapu juga. Dia tak kisah. Sampailah dia dapat penyakit tu baru dia kisah. Dah terlambat. Faham tak? Jangan jadi jenis orang yang tak kisah Sebab apa? Kalau dapat penyakit susah nak betulkan. Lebih baik cegah daripada nak perbaiki. Kalau dah kena lah. Okey, makanan yang tinggi kandungan garam seperti telur masin, makanan segera dan juga kicap. Okey, telur asin, makanan segera. Kita tengok makanan segera. Contoh pada yang makanan ayam goreng tu kan. Kalau saya tak silap, kalau saya beli ayam KFC, saya rasa ayam original tu lebih masin. KFC, ayam original lebih masin berbanding dengan ayam berempah. Ayam berempah tu dia spicy sikit kan. Pedas sikit. Okay, alright. So kita ada soalan hari ni. Sempat tak? Ada 10 minit lagi. Bagaimanakah malnutrisi boleh berlaku? Okay, siapa nak jawab? Okay, Syafiq. Teh ini ada tanin dan polifenol yang kacau penyerapan zat besi. Bahaya juga teh. Saya bagi contoh macam saya sendiri, saya tak boleh minum teh. Okay, saya tak tahu bila saya umur 40-an saya tidak boleh minum teh kerana angin. Contoh angin, saya tak tahu apa yang menyebabkan jadi angin tersebut. Okay, kita tengok bagaimanakah malnutrisi boleh berlaku? Jawapan, siapa nak jawab? Berapa orang kita punya audience sekarang? Ada 7 orang. Mungkin 8. Okay. Apakah yang menyebabkan malnutrisi? Tidak cukup nutrisi. Sebab? Siapa nak jawab? Lebih berat badan ke cikgu? Mata paling atas sekali. Bahagian malnutrisi. Sebab apa berlakunya malnutrisi? Ini jawapan dia. Siapa nak jawab? Saya dah tunjuk jawapan dia. Okey, apa dia? Malnutrisi adalah disebabkan oleh tidak apa? Gizi makanan tidak seimbang ataupun berlebihan. Maknanya tidak stabil terkurang ataupun terlebih pun tak boleh gizi makanan itu yang menyebabkan malnutrisi. Okey. Seterusnya, apakah konsep yang diterapkan oleh Pinggan Sihat Malaysia? Apakah yang diterapkan oleh Pinggan Sihat Malaysia? Macam tadilah. Kan dia suruh konsep dia adalah dalam satu pinggan tu ada berapa percentage dia? 30%. Okey, dia kata apa? Suku pinggan mesti mengandungi karbohidrat. Suku pinggan mengandungi protein. Dan setengah pinggan apa? Setengah buah pinggan dan sayur. Ya, betul. Sayur dan juga buah-buahan. Sayur dan buah-buahan. Okey itu konsep untuk Pinggan Sihat Malaysia. Okey, nombor 3. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai kalori bagi suatu makanan?
apakah yang dimaksudkan dengan nilai kalori bagi satu makanan? Okey, saya pergi pada nota dia. Nilai kalori. Ini dia. Itu. Nilai kalori, apakah yang dimaksudkan dengan nilai kalori bagi satu makanan? Itu kat mana jawapan dia? Bacakan untuk saya. Siapa nak volunteer bacakan? Jawapan dah terpampang di situ. Okey, gizi makanan Syafiq jawab ya. Gizi maksudnya ialah makanan yang dimakan setiap hari. Huzai, silakan. Dia suruh kawan dia. Okey, cuba awak tengok sini ya, jawapan di sini ya. Nilai kalori ataupun nilai tenaga bagi satu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan ataupun pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Betul tak jawapan awak? Betul ke? Betul. Ya. Nilai kalori ataupun nilai tenaga bagi suatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. Itu jawapan dia. Betul. Okey, so kita pergi seterusnya kepada soalan yang nombor berapa tadi? Nombor 3B. Nyatakan unit yang digunakan bagi ukuran nilai kalori dalam unit. Ukuran nilai kalori dalam unit. Okey, dia nak ukuran nilai kalori dalam unit. Dan satu lagi, ukuran nilai kalori selain daripada unit. Ukuran nilai kalori. Kita tengok. Itu dia. Ukuran nilai kalori dapat diukur dalam unit kalori CAL, kilokalori KCAL, dalam joule J ataupun kilojoule KJ. Betul ke tak? Okey, betul lah tu jawapan dia. Okey, untuk nombor B bahagian 1. Okey. Jawapannya ialah joule dan B 2 Roman tu adalah dalam kalori. Sebab kita tengok balik soalan dia. Unit, okey. Nyatakan unit yang digunakan bagi ukuran nilai kalori dalam unit SI. Unit SI jawapannya ialah joule. Joule ataupun kependekan dia ialah J huruf besar. Alright, untuk jawapan 3B1. Okey, 3B2. Ukuran nilai kalori selain daripada unit SI, awak boleh gunakan kalori ataupun CAL. Boleh faham? Okey, ukuran nilai kalori selain unit SI. Kalau unit SI awak ingat joule, kalau selain daripada unit SI awak boleh guna kalori ataupun CAL. Boleh faham? Okey, nombor 4. Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk mengukur nilai kalori sampel makanan. Namakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori dalam makanan. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Apakah dia nama alat ini? Apa dia nama alat tu? Ingat tak cikgu awak ajar? Ya, Din Bahari Joule per kilogram. Ini untuk unit SI ya. Okey, kalau bukan unit SI, kalori CAL. Okey, apa nama alat ini? Radas ni apa nama dia? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Boleh type ataupun jawab guna mic. Okey, kita jawab nombor 4 je. Okey, nombor 5 kita akan sambung pada minggu hadapan saya rasa lah. Sebab kita dah sampai masa dah ni, dah dekat sangat dah. 9.51. Okey, rajah 1 menunjukkan, okey, namakan alat yang digunakan. Okey, alat ini namanya apa? Kalorimeter. Awak tulis kalorimeter.
Nama alat ni radasnya. Awak tengok ada termometer, ada kapas ditutupkan di bahagian atas tabung uji. Okey. Okey, ada termometer kat dalam dan ada kapas tutup, tabung didih. Okey, dan air suling, ada air suling dalam. Sampel makanan, jarum, plastisin. Dan ni adalah kaki retort guna untuk memegang ni lah. Okay. Alright, so untuk nombor 4B, tulis formula pengiraan nilai kalori dalam sampel makanan yang diukur dengan alat dalam soalan 4A. Ya? Awak tahu tak? Okey, nilai kalori ialah, okey, awak tulis boleh. Alah, saya tak guna, saya tak buat ini pen saya tak guna pen sekarang. Okey, 4.2 joule per gram. Gram tu ada negatif 1 ya. 4 joule, joule huruf besar, 4.2 J huruf besar, gram negatif 1. Okey, and then awak letak degree Celsius, degree C negatif 1. Okay. And then awak letak darab jisim air dalam gram, dalam kurungan G. And then darab perubahan suhu air. Suhu air ialah darjah Celsius. Okay, mungkin saya akan tulis ini kat dalam grup nanti insyaAllah. Okay, kalau saya cakap saja mungkin awak mungkin tak nampak ke apa kan. Okay, dan awak buat per bahagi dengan jisim sampel makanan dalam gram. Okay, darab 1000. Okay, awak akan dapat dalam bentuk J, joule right, darab 1000. Okay, saya rasa setakat ini saja perbincangan kita pada malam ini. Ramai juga malam ni 7 orang stay dalam kelas Zoom kita, online kita ini. Saya ucapkan terima kasih pada anda semua ya yang menunggu sehingga kelas tamat. Okey, ya betul. Okey, ini bukan 4.3 ya. 4.2 joule per gram. Yes, betul dah. 4.2 bukan 4.3. Okey. Darjah Celsius. Okey, negatif 1 tu C huruf besar. Ini ya, kalau awak tengok sini ya. C huruf besar. Lepas tu darjah dia punya darjah Celsius, darjah C huruf besar baru negatif 1. Ini terbalik. Negatif 1 dulu. Lepas tu darjah Celsius sebelah sini. Okey, dan terbalik ni. Okey, awak darab dengan jisim air. Okey, dalam gram. Kurungan G dalam gram. Darab dengan perubahan suhu air. Perubahan suhu air. Okey, dalam kurungan darjah Celsius. Okey, ni awak tulis bahagi. Kena bahagi ni, kena ingat gini ya, bahagi. Betul dah ni. Bahagi, tulis tanda pembahagi kat bawah tu. Lepas tu, okey, tulis jisim sampel makanan. Okey, dalam gram G darab 1000. Bukan terus darab, bukan terus, okey. Boleh ni, bagi 1000 ni betul. Tapi ada perubahan, okey sorry. Ada jisim sampel makanan G darab 1000. Dibahagikan dengan itu. Nanti saya tulis dalam WhatsApp group ya. Okey. Alright, so saya harap pelajar-pelajar faham perbincangan kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Lambat kan? 2 minggu akan datang baru jumpa. Bab 2 belum habis lagi. Okey, bab 2 saya tengok banyak agak banyak juga bahan untuk bab 2. Okey, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye bye. Okay, Assalamualaikum.